A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, rakan-rakan teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita sudah berada di 18 Ramadan. Tengokkan penjam celik ya. Masa begitu pantas berlalu, kita sudah berada di 18 di hari yang ke-18 di bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberkati kehidupan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala di pertengahan Ramadan ini memberikan keampunan kepada kita, kerana keampunan itu adalah satu yang sangat berharga, sangat bernilai dalam kehidupan kita. Itulah yang akan menentukan masa depan kita. Masa depan kat mana rakan teman-teman? Itu masa depan apabila kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kita kembali ke alam akhirat, dunia kehidupan yang baqa, yang kekal abadi di akhirat, yang harinya itu tidak ada kesudahan. Kalau dunia ini kita adalah penghujung dia ya. Kalau umur saya ni dah 50 lebihnya, orang kata dah hujung-hujung dah ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pengakhiran yang baik. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau berilah kepada kami pengakhiran yang baik ya, dan jangan Engkau akhiri kepada kami dengan pengakhiran yang tidak baik ya. Jadi rakan-rakan teman-teman, jangan lupa untuk kita kongsi-kongsikan kepada rakan-rakan kita, untuk orang kata kita nak kongsi pahala. Hari ini ramai orang kongsi pahala. Ada orang kongsi, apa lagi? Kongsi pahala sebab dia bagi makan orang berbuka puasa. Pahala orang berpuasa diambil. Kita kongsi rezeki. Kita pun membudayakan bersedekah. Jadi memang saat ini, bulan ini adalah suatu bulan yang sangat baik untuk kita bersedekah. Nak sedekah kat mana? Banyak saluran nak sedekah. Tapi tuan-tuan puan-puan, nak bersedekah, terkadang kita pun kena berhati-hati juga. Ya. Sebab sekarang ni di internet, di media masa, banyak scammer-scammer yang buat. Ya. Orang kata mau buat kutipan dan sebagainya. Memang ada yang betul, ada yang tak betul. Memang bagi kita, hak kita bila kita dah bersedekah, selesailah, itu urusan dia. Namun kita pun nak juga melihat maqasid daripada bersedekah itu dapat direalisasikan, dapat memberi impak kepada masyarakat. Contoh, bila kita bayar zakat, kita infak, kita beri sedekah, tujuan kita ialah untuk membantu orang-orang yang benar-benar memerlukan. Tetapi kalau ada di antara yang meminta-minta, itu orang yang bukan memerlukan, tapi memang dia nak cari cara mudah. Orang kata sekarang ni minta sedekah secara terhormat. Tak hormat pun tidak jugalah kan, tapi tak sepatutnya dia minta-minta. Dia boleh berusaha, dia boleh mencari dan sebagainya. Jadi eloknya ya, tabayun dulu. Jadi kalau Dewan Dakwah, syurlah. Satu yang tidak boleh disangsikan. Siapa semua di situ? Ustaz Zuramli, ada Ustaz Zaid Sfadia, ada Dr. Robia, ada Ustaz Syed Kadim. Saya pun ada. Memang kita bertanggungjawab terhadap setiap sumbangan yang diberikan oleh rakan-rakan teman-teman untuk kita memajukan dakwah, untuk mengaktifkan aktiviti-aktiviti dakwah, dan kita orang kata mensebarluaskan, memperbanyakkan ruang-ruang yang masyarakat boleh mendapatkan ilmu dan juga pencerahan berkaitan dengan isu-isu agama. Contohnya kita kendalikan apa dia? Inilah tazkirah pagi. Tazkirah pagi perlukan ada tenaga, orang yang menjaga. Kat belakang saya ni ada 2-3 orang ni yang menjaga dia punya broadcastingnya, yang manage untuk buat design, untuk jaga pastikan benda ni berjalan. Ingatkan ustaz-ustaz ni yang ustaz besok ada tazkirah dan sebagainya. Semuanya itu adalah usaha kita, dan kalaulah kita sama-sama membangunkan dakwah ini, insya-Allah kita akan dapat ganjaran yang sama sebagaimana orang yang melakukan. Baik, jangan lupa untuk terus sumbang kepada Dewan Dakwah Wujud Dakwah Negara dengan akaun yang tertera.
dan jangan lupa untuk like dan share apa-apa yang kita kongsikan di dalam page Dewan Dakwah Majlis Dakwah Negara. Okey. Perbincangan kita ialah tentang bicara lisan. Sebelum ni saya dah panjang lebar tentang senyum. Senyumlah. Hari ini kita boleh bicarakan tentang bicara lisan. Sebab lisan ini adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita. Kalau kita tak boleh bercakap, kita senyap je, sama ada dia dua lah. Kadang ada yang baik, ada yang tak baik. Yang baiknya alhamdulillah kita dapat menjaga lisan kita daripada perkara-perkara yang tidak memberi faedah ataupun mungkin tersilap. Tetapi terkadang bila kita tidak memahami dan cara komunikasi kita mungkin tidak sesuai, maka ia boleh menimbulkan persepsi negatif. Contoh dia ni memang sombong, tak banyak bercakap, tak ramah macam si Fulan. Dia ni asyik senyap je, fokus dalam diri dia ni pentingkan diri sendiri. Jadi persepsi-persepsi yang begitu. Jadi rakan-rakan, teman-teman mati Allah Subhanahu Wa Taala, dua keadaanlah bagi kita sendiri yang nak bercakap, nak selalu bercakap, memang kita perlu selalu fikirkan apa yang kita bicarakan. Sebab semuanya itu akan dipertanggungjawabkan. Di kanan kiri kita ada raqib dan atid, akan sentiasa mencatat apa yang kita lakukan, apa yang kita pertuturkan. Kesian kan penat menulis sesuatu yang tidak ada faedah. Kemudian bagi kita pula yang melihat orang lain, kita jangan pula menghukum. Dia ni memang sombong, tak pandai bercakap, tak nak bercakap. Pentingkan diri sendirilah. Jangan begitu. Sebab boleh menimbulkan fitnah. Kenapa aku ni cerita benar dalam masyarakat kita, dalam WhatsApp group. Dalam WhatsApp group ni adalah dalam rakan-rakan ni, dia memberikan satu komen. Si Fulan ni sombong, tak nak bercakap, senyap je macam tu. Dia labelkan seorang itu dengan sombong. Tetapi rakan-rakan pula lain support. Saya kenal dia tak sombong. Tapi dia memang orang yang baik. Di bulan Ramadan ni memang dia tak banyak cakap. Betul lah, bulan Ramadan ni kan tak banyak bercakap kan, terlebih sebab bercakap ni kadang bercakap-cakap yang lagar dan sebagainya boleh mengurangkan pahala puasa. Lepas tu rakan, dah. Lepas tu yang dia bercakap tu, saya pun, dia kata saya minta maaf atas kekhilafan saya. Itu satu sifat yang baik. Di mana seorang itu apabila sudah melakukan kesilapan dalam satu grup WhatsApp ni, yang saya orang kata saya hormat dia. Saya respect dengan dia, di mana walaupun kedudukan yang tinggi, dia sedia minta maaf. Saya minta maaf atas kesilapan saya dan juga salah tanggap saya. Dan rupanya dia ni mencari orang itu sendiri. Dia jumpa. Dia jumpa sendiri, dia kata minta maaf kesilapan saya. Saya pun banyak-banyak macam tu. Jadi akhirnya begitulah keharmonian dapat kita tunjukkan apabila ada sifat satu husnuzan, tidak bersangka buruk, kemudian ada sifat tawaduk, rendah diri, sedia mengakui kesilapan kita. Baik, kita masuk tajuk yang kita bincangkan ialah bicara lisan yang kedua, iaitu di antara penyakit lisan, penyakit lidah ini yang dibicarakan oleh Imam Al-Ghazali. Yang kedua ialah perbicaraan yang berlebih-lebih, iaitu kamu mengulangi apa yang tidak ada manfaat dalam pengulangannya atau bercerita dengan tambahan kalimah-kalimah yang tidak diperlukan. Jadi bila nak bercakap ni kan, kita ulang 2-3 kali. Kadang kita kata, kau ni dah ulang berapa kali, tapi duk tempat kita nak jaga hati dia kan. Kita dengar je lah. Sebab kalau kita nak tahu, kau ni berapa kali nak cakap benda yang sama ni. Takut merasa hati pula, takut berkecil hati. Jadi benda tu walaupun terkadang apa yang dibicarakan itu tidak salah, tetapi dia telah melakukan satu perkara yang tidak ada faedah dan tidak ada manfaatnya. Jadi justrulah antara penyakit lidah yang perlu kita jaga. Itu Imam Ghazali. Walaupun pada perkara yang bukan berdosa pun, bukan berkata perkara-perkara yang orang kata yang perkara-perkara yang salah, perkara yang, tapi perkara-perkara yang tidak ada faedah. Diulang-ulang, dia tambah, dia goreng lagi, dia cerita panjang, dia ulang dah sampailah.
Orang kata betul kita 10 kali dah cukup, tetapi sampai setengah jam dibicarakan perkara tersebut. Maka perlulah kita jaga lidah kita agar kita tidak melakukan perkara tersebut. Ya. Jadi alhamdulillah kita tengok siapa bersama dengan kita. Zima, terima kasih Zima. Bersama dengan Dewan-Dakwah Menjadi Dakwah Negara, kita ada Zakarani Yusof, ada Wan Fazida, ada Rani Idris, Mazid Aziz. Inilah orang-orang yang sentiasa bersama dengan saya, bersama Ustazah Ispadia, ya, dalam live-live. Memang saya kagum. Ya. Setiap pagi masanya digunakan, diruangkan untuk menuntut ilmu. Lepas ni bolehlah ganti saya dan Ustazah untuk kongsi-kongsikan ilmu bersama dengan orang ramai. Baik. Jadi Atha bin Abrab berkata, sesungguhnya orang-orang sebelum kamu tidak menyukai pembicaraan yang berlebih-lebih. Sebab tu orang dulu-dulu kan kadang dia tak banyak cakap. Ya. Mak ayah dulu-dulu kan dia tak banyak cakap, tetapi sekali bercakap tu anak-anak kena respect. Ya. Anak-anak dengar cakap dia. Mak ayah kadang tak banyak cakap, fokus kepada kerja masing-masing. Tetapi lisanul hal, tindakan, perbuatan itulah yang menjadikan anak-anak menghormati ibu dan ayah. Ya. Dan kadang bila kita terlalu banyak cakap, dia orang kata dah tepu dah. Dah tepu dengan bebelan, dah tepu dengan orang kata perkara yang diulang-ulang. Jadi mungkin bila kita nak menegur itulah, kita perlukan kemahiran dalam kita berkomunikasi. Berkomunikasi bukanlah bermaksud banyak cakap, tetapi ialah bagaimana orang yang kita bercakap dengan dia, kita berkomunikasi dengan dia, memahami apa yang kita maksudkan dan impak dia, kesan dia kepada apa yang kita bicarakan dapat diterima dengan cara yang terbaik. Ya, tapi kalau kita bercakap, panjang popal, tapi akhirnya yang mendengar tu entah, aku pun tak faham apa dia cakap. Inilah komunikasi yang buruk. Jadi Atha bin Rabah menyatakan bahawasanya kalau orang-orang yang baik, salafus soleh yang terdahulu, ya, mereka tak banyak cakap. Ya. Mereka hanya bercakap apabila perlu untuk bercakap pada perkara-perkara yang baik. Ya. Jadi di antara yang termasuk dalam juz ini adalah mengucapkan, Ya Allah, hinakanlah anjing ini contohnya. Ini perkara yang sia-sia. Ya Allah, hinakanlah anjing ini. Anjing ni memang itulah kehidupan dia. Lepas tu kita cakap lagi, kita minta lagi, jadi hinakanlah anjing. Ini satu perkara yang sia-sia, tidak ada faedah pun. Dan mereka, anjing pun bukan mukallaf, dan kesudahannya pun tak apa, semua itu adalah makhluk Allah. Ya. Jadi kalau yang anjing dengan keadaan begitu, biarkanlah. Ya. Begitu dengan keadaan-keadaan yang berlaku hari ini, ya, kita tengok. Kalau kita boleh ubah, kita ubah dengan tindakan kita. Kita boleh bantu dia. Tapi kalau kita mengata di belakang dengan tidak ada sesuatu yang boleh merubah, ya, lebih baik kita hanya berdoa saja. Sebab bila kita bercakap, kita bercerita dengan orang, tak boleh nak mengubah sesuatu. Ya. Contoh kita nampak lubang. Nampak jalan yang berlubang kan? Jalan berlubang sekarang ni jalan teruk. Ya. Apa kita buat? Kita pun ceritalah. Jumpa setiap orang, kau tahu tak jalan tu lubang, jalan berlubang. Kau tahu tak jalan berlubang tu. Kau tahu tak jalan sampai 100 orang dah jumpa. Kan pernah bercakap. Yang terbaik macam mana? Okey, kita nampak yang berlubang, perlu kita buat. Okey, kita kena report kepada JKR lah. Sebab perkara ni bawah bidang kuasa Jabatan Kerja Raya JKR. Kita pun aduan. Ada kan sekarang ni aduan online dan sebagainya. Kita berikan kepada JKR, okey, di sekian tempat, okey, membahayakan. Ya. Ataupun tengok bahaya juga, ambil sesuatu. Bagaimana yang boleh menyelamatkan orang lain? Bila nampak lubang tu, pacak lah. Letak kantung kat situ, tin ke, kayu ke, kadang ada tip merah. Itu lebih baik. Sebab tindakan itu akan memberi manfaat kepada orang lain. Berbanding kita asyik cerita, kita tangkap gambar. Buat gambar kita viralkan. Apa yang kita dapat? Ya. Jadi bila viralkan di situ, ya sebenarnya sama je bila kita tak gambar, kita hantar kepada contoh JKR. Kalau di Kuala Lumpur, di BKL contoh dia. Kepada orang yang tangguh, dia boleh ambil tindakan. Tetapi kalau kita viralkan, jadi situlah dia akan menimbulkan banyak persepsi. Tapi terkadang tuan-tuan saya minta maaf lah. Kerana bila diviralkan, dia akan cepat ambil tindakan. Jadi itu menurut dengan kita bersamalah kepada pihak yang bertanggungjawab. Jadi apa juga aduan sama ada secara direct ke
ataupun secara viral yang perlu tindakan segera. Ya. Betul, saya melihat di kalangan masyarakat kita terkadang mereka lebih suka viralkan kerana benda itu akan cepat diambil tindakan daripada ianya orang kata buat aduan sejadah dan lain. Tapi bagi saya personally saya tidak setuju. Ya. Kerana bila kita viralkan, kita telah address masalah tersebut kepada orang yang tidak berkaitan dan akhirnya situlah akan memberikan tanggapan-tanggapan yang tidak baik terhadap suatu perkara. Jadi kalau memang perlu diviralkan, contoh ada kesalahan laku yang memang susah nak dikesan, nak tak boleh tapi viralkan. Situ mungkin boleh tindakan. Contoh kan banyak kemalangan yang berlaku, nak tahu sebenarnya macam mana. Jadi fikirkan ya bagaimana kita nak buat dengan satu sama ada ianya mendatang kebaikan ataupun keburukan ya. Itu contoh dia ya. Dan ada contoh lain ya. Mudharib kata, kamu hendaklah mengagungkan Allah dalam hati kamu dan tidak mengucapkannya ketika seorang mengatakan perkataan seperti ini, seperti anjing ya Allah hinakan dia. Jadi kita takkan dalam hatilah untuk kita mengagungkan Allah cukup hati, tetapi jangan kita keluarkan kata-kata yang berunsur menghinakan ya kepada suatu perkara yang tidak sepatutnya walaupun kita tak suka. Jadi kita simpan je dalam hati kita. Sebab itulah ya Rasulullah SAW pada bersabda, tuba liman amsakal fadla min lisanihi wa anfaqal fadla min malihi. Bertuahlah, beruntunglah orang-orang yang menahan lidahnya daripada berkata-kata yang lebih-lebih yang tidak ada manfaatnya, tetapi menafkahkan, menginfakkan yang lebih daripada hartanya. Itu baguslah kan. Kita ada harta lebih, infak. Ada harta lebih, infak. Ya. Senang je sekarang nak infak. Nak cari orang pun mungkin kita kena pasti siapa yang kita beri setiap pagi, kita dengungkan. Okey, yang ni RM1, dewan-dewan RM1, RM1, pagi-pagi tu buka akaun aktif lah akaun kita kan, bayar tu RM1. Sebab transaksi online ni di mesin pun dia terima kan. Tapi kalau pergi mesin ATM kadang susah juga nak terima. Nak bagi wang RM1 kadang serba salah pula. Malu takkan aku nak bagi RM1 je kan. Orang terkenal Datuk Datin pula jumpa orang tu bagi RM1. Malu pula. Jadi dengan adanya kemudahan hari ini kita dapat melaksanakan satu konsep ya, tangan kanan memberi, tangan kiri tak tahu ya. Ya sebab kita pun tak zahirkan ya. Tapi mohon rakan-rakan teman-teman kalaulah memberi sumbangan itu dalam bentuk zakat ya ataupun fidyah, mohon dimaklumkan ya. Kerana pengurus ataupun agensi, contohlah Dewan Dakwah ya, ada sumbangan zakat. Ya, jadi kita kena asingkan ya sumbangan-sumbangan itu untuk kita agihkan kepada siapa yang benar-benar layak untuk menerima zakat ya. Sebab terkadang ada di antara kita yang nak beri sumbangan zakat direct kepada orang-orang tertentu. Dia dah bagi dah kepada lembaga zakat Selangor dah bayar, ke pusat zakat wilayah Persukan pun dah bayar, ke pusat zakat negeri-negeri pun dah bayar dah. Tapi dia rasa nak direct bagi kepada seseorang. Jadi kalau zakat tu kena bagi tahu, lepas tu dia boleh tengok orang yang mengurus tadi ya, sama ada dia boleh berkeputusan ni nak bagi ke siapa ya. Ni nak bagi kepada orang yang tertentu. Jadi begitulah, terkadang saya sendiri ada orang jumpa, Ustaz ni ada duit zakat, Ustaz boleh tolong tak sampaikan kepada orang yang berhak. Jadi saya kata tak nak pergi pusat zakat ya. Pusat zakat boleh teruskan. Dah pusat zakat saya dah bagi dah ya, saya dah bayar pusat sebahagian zakat saya nak direct bagi kepada orang yang saya nak, pada orang yang begini-begini. Baiklah, kalau percaya dengan saya uruskan. Jadi bagi kita, saya yang tahu, alhamdulillah kita boleh salurkan. Sebab apa? Di situ memang perlu ada penjelasan ya, duit ini daripada mana. Kalau kata Ustaz ni sumber yang tidak halal Ustaz, maksudnya duit faedah ya, duit yang orang kata tidak patuh syariah. Ada duit yang tidak patuh syariah. Tak apa bagi tahu. Dan sebab itu memudahkan untuk pengurusan duit patuh syariah. Jadi bagaimana cara untuk mengurus. Itulah pentingnya kita kita mengurus lidah kita. Jadi kalau berkata-kata ni kalau boleh kita berhati-hatilah, jangan mudah cakap. Itu kita tahan lidah kita. Lebih-lebih lagi di bulan puasa ni kan. Ya. Nabi pun sebut berkaitan dengan puasa, malam yada' qaula zuri wal amala bihi.
Falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Jadi siapa-siapa yang tidak meninggalkan qaulaz zuri, kata-kata yang tidak baik, kata-kata yang keji, kata-kata yang lucah, wal amala bihi, bahkan dia beramal pula dengan perkara-perkara tersebut, cakap melepas je, kadang lebih aktif mulutnya daripada hari-hari biasa. Allah Ta'ala kata, falaisa li hajatun. Kata, aku tak perlukan apa yang dibuat sekarang daripada dia menahan diri pada makan dan minum dan juga menahan nafsu syahwat dia. Sebab Allah Ta'ala nakkan supaya kita menahan diri daripada perkara-perkara yang tidak baik. Ya. Tuba liman amsakal fadla min lisanihi wa anfaqal fadla min malihi. Ya, beruntunglah orang-orang yang menahan kelebihan daripada lidahnya dan menafkahkan atau menginfakkan kelebihan daripada hartanya. Ya. Bilal bin Haris meriwayatkan daripada Rasulullah SAW bersabda, "Inna ar-rajula yatakallamu bi kalimati min ridwanillah ma yazunnu an tablugha bihi ma balaqat yaktubullahu biha ridwanahu ila yaumil qiyamah. Wa inna ar-rajula yatakallamu bil kalimati min sukhtillah ta'ala ma yazunnu an tablugha ma balaqat yaktubullahu alaihi biha sakhatahu ila yaumil qiyamah." Allah lebih melindung daripada Allah Subhanahu wa taala daripada perkara ini. Maksud hadis ni, sesungguhnya seorang lelaki benar-benar mengucapkan satu perkataan daripada kerajaan Allah tanpa pernah menduga sejauh mana kata-kata itu akan membawanya, dan sesungguhnya dengan kata itu Allah menetapkan baginya keredaannya sampai hari kiamat. Tengok, dia bercakap dengan sesuatu yang baik tapi dia tak tahu kata-kata ini boleh pergi jauh mana. Sehinggalah Allah Subhanahu wa taala tetapkan dengan perkataan tadi menjadi sebab Allah Ta'ala redha dengannya. Dan sesungguhnya seorang lelaki benar-benar mengucapkan satu kata daripada kemurkaan Allah akan membawa kepada kemurkaan Allah dan ianya kekal hingga hari kiamat. Maksudnya dalam kita berbicara ni kan, memang kita kena selalu berhati-hati. Sebab kita tak tahu, terkadang perkataan itulah yang menyebabkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Memang benar-benar berlaku, tapi kita ungkit dah berlaku zaman 10 tahun yang lalu sampai sekarang kita dah mungkin itu boleh membawa kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita cerita kebaikan dia, walaupun sekali lah dia buat, tapi kita sebutkan kebaikan dia, tunjukkan ia orang yang baik kepada orang lain, mungkin kata-kata itu yang akan membawa kepada redha Allah kepada dirinya dan ia kekal sehingga hari kiamat. Sebab tu dah perlu sangat berhati-hati kita melihat dan kita memikirkan, berfikir dulu sebelum berkata-kata. Jadi Al-Qamah berkata, berapa banyak perkataan yang aku halang untuk mengucapkannya. Jadi Al-Qamah kata, banyak perkataan bila aku nak cakap ni aku akan halang daripada bercakap dia. Kerana apa? Kerana hadis yang disebutkan tadi, innar rajula la yatakallama bil kalimati yudhiku biha julasa'ahu yawi biha fi jahannam ab'anu min thuraya. Jadi sesungguhnya seorang lelaki benar-benar mengucapkan satu kata-kata untuk membuat ketawa teman-teman yang duduk bersamanya kerana dia terjatuh dalam jahannam lebih daripada bintang-bintang di langit. Kita tengok, terkadang kita bercakap itu menyebabkan orang ketawa. Orang ketawa itu menyebabkan mungkin kita menjatuhkan maruah orang lain, menghinakan orang lain. Sesungguhnya itu adalah satu perkara yang boleh menjahannamkan kita, menjauhkan kita daripada rahmat Allah, menjauhkan kita daripada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana jauhnya daripada bintang-bintang di langit. Kan bintang jauh. Kerana itulah rakan-rakan teman-teman, jom dalam bicara lisan ini kita berhati-hati dengan lidah yang kita gunakan. Lidah lembut tidak bertulang, mudah berkata-kata. Tetapi kalau kita terlajak, susah jadinya. Terlajak perahu boleh kita undurkan, terlajak kata buruk padanya. Sebab implikasi daripada kata-kata yang kita lakukan. Bila kita nak post sesuatu, kita nak berikan komen sesuatu di media sosial kita, tiada siapa yang halang, tiada siapa yang orang kata melarang kita. Sebab itu adalah media sosial kita. Tetapi ingat,
implikasinya ada dua. Mungkin kata-kata itu boleh menimbulkan fitnah, maka kita boleh disaman, kita boleh didakwa dan sebagainya. Dan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, penghakiman Allah Subhanahu Wa Taala sangat adil. Apatah lagi apabila yang kita post, yang kita komen itu boleh menjatuhkan maruah, apatah lagi kita memfitnah orang lain. Jadi apabila kita dapat jaga perkara-perkara yang tidak baik, maksudnya perkara yang walaupun benda tu yang tidak salah, tetapi kita kawal juga, insya-Allah kita akan selamat daripada berkata perkara yang keji. Insya-Allah puasa kita akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi rakan-rakan, teman-teman Dewan Dakwah, setakat dulu untuk kali ini. Jangan lupa untuk like dan share di dakwah page Dewan Dakwah Majlis Dakwah Negara, dan juga kongsikan sedikit rezeki yang Allah Ta'ala berikan kepada kita ke tabung dakwah Dewan Dakwah Majlis Dakwah Negara untuk kita memperkasakan aktiviti dakwah ke arah Malaysia yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang benar itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang salah dan silap pada kelemahan saya sendiri. Berjumpa lagi dalam siri-siri yang akan datang dalam bicara lisan yang seterusnya. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.